Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So ini amaran gempak ya buat Muhyiddin Yassin. Jangan alihkan isu pertikai yang di Pertuan Agong dengan isu SD ataupun akuan bersumpah yang kononnya ya Muhyiddin ada 115 SD menyokong beliau untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi sahabat semua, menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda kenyataan media ini. Jadi sebelum itu, jangan lupa juga ya untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Muhyiddin diingat ya, jangan tumpu isu pertikai agung dan jangan alihkan perhatian ya soal SD. Itu antara kenyataan media yang menarik untuk saya kongsikan. Ya, ini adalah peringatan ya daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengingatkan pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin agar tidak lagi menggunakan dalih jumlah akuan bersumpah atau SD sebagai alat untuk mengalihkan isu terkait dirinya yang menyentuh kewibawaan yang di Pertuan Agong ke-16 melantik Perdana Menteri ke-10 pada November 2022 yang lalu. Perdana Menteri berkata Presiden Bersatu itu perlu memberi tumpuan kepada ucapan beliau yang didakwa berunsur mempertikai keputusan agung semasa berceramah dalam kempen pilihan raya kecil di Dewan Undangan Negeri Kelantan baru-baru ini. Masalah dia apa? Soal Datuk Seri. Masalah dia adalah kenyataan Muhyiddin yang ditafsir sebagai menghina dan juga mempertikaikan kuasa raja. Itu saja, katanya pada satu sidang media selepas makan tengah hari di Gerai Gertak Merah sebelum menunaikan solat Jumat di Masjid Al-Hidayah Kampung Sungai Pancala, Kuala Lumpur. Kemarin Muhyiddin Yassin dilapor menyerahkan beberapa dokumen kepada pihak polis bagi membantu siasatan berhubung isu beliau menyentuh institusi darajah ketika berkempen minggu lalu. Antara dokumen yang diserahkan ialah surat daripada Yang di-Pertuan Dewan Rakyat bertarikh 20 November 2022 mengandungi titah perintah Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Bilasha yang meminta anggota Dewan Rakyat untuk mendapat sokongan majoriti untuk menjadi Perdana Menteri. Media baru-baru ini melaporkan sebanyak 30 laporan polis telah diterima berhubung ucapan Muhyiddin yang didakwa menyentuh isu 3R, agama, raja-raja, kaum dan agama, raja dan kaum ketika berkempen di PRK Dun Negeri. Jadi Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husain berkata dilaporkan siasatan ke atas bekas Perdana Menteri berkenaan dibuat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan juga Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Mengenai jumlah SD, Datuk Seri Anwar berkata beliau sebelum ini enggan mengulas isu berkenaan selepas mengambil kira ia bukan satu isu yang perlu diperdebatkan selain menafikan dakwaan Muhyiddin memiliki sebanyak 115 dokumen bagi menyokong beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Beliau berkata pandangan Majlis Raja-Raja dan Peguam Negara selepas pilihan raya umum 2022 menjelaskan jumlah SD diterima oleh Parlimen Pagu itu dipertikaikan sekaligus menyebabkan ketetapan mengenainya diserahkan kepada budi bicara Yang di Pertuan Agong. Datuk Seri berkata, saya fikir bilangan SD untuk menyokong pelantikan Perdana Menteri ke-10 bukan isu. Asik jajah 115 di mana-mana tidak betul jika dia Muhyiddin bawa 115, betul lah 115. Namun, ada ahli Dewan Rakyat yang tanda tangan 2 SD yang di Pertuan Agong teliti perkara ini untuk lihat orang yang sudah tanda tangan. Kemudian ada parti yang memberi mandat penuh kepada ketua parti untuk membuat keputusan berkaitan dengan SD dan ia mutlak serta tidak boleh dipertikai, kata yang juga kata Datuk Seri yang juga sebagai ahli Parlimen Tambun. Perdana Menteri menjelaskan sebenarnya berlaku pertindahan SD yang ditandatangani anggota Dewan Rakyat ketika peringkat awal proses pemilihan jawatan Ketua Eksekutif Negara pada pasca PR15. Katanya lagi sebenarnya ada anggota Dewan Rakyat tanda tangan 2 hingga 3 SD serta menyerahkan kuasa penuh kepada ketua parti. Sebab itu saya ketika itu mengusulkan supaya SD dinilai berdasarkan satu tafsiran. Namun ia ditolak dan diterima baik penolakan berkenaan. Jadi yang di Pertuan Agong tertakluk kepada perlembagaan. Apabila kedudukan tidak jelas, Muhyiddin kata ada 15, Anwar kata ada 112.
dan ada orang anggota Dewan Rakyat tanda tangan 2 dan 3 SD, ada parti berbeza pandangan. Jadi justru tuanku terpaksa buka balik dan semak SD untuk meyakinkan diri baginda. Sebab itu dalam perlembagaan dikatakan pada hemat baginda, katanya lagi. Jadi untuk rekod, Muhyiddin dalam ceramah PRK negeri berkata bahwa beliau sudah mendapat 115 dan sepatutnya dia yang dijemput ke istana untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Itu antara kenyataannya daripada Datuk Seri Anwar ya, mengulas apabila ditanya oleh para wartawan berkaitan dengan isu yang membabitkan kebiadaban ya Muhyiddin Yassin ini kerana mempertikaikan yang di Pertuan Agong, khususnya ya dalam pelantikan Perdana Menteri yang ke-10 ini. Dan berlainan pula, ini satu lagi kenyataan daripada pemimpin nombor 2 UMNO, Tok Mat, yang mana beliau menyeru supaya bangkit memerangi politik toksid. Apakah yang cuba disampaikan oleh Tok Mat ini, sahabat-sahabat semua? Jadi politik toksid dan batil sedang melanda landscape politik Melayu pada skala yang lebih yang luar biasa, kata Timbalan Presiden UMNO iaitu Seri Muhammad Hassan. Ucapan Muhammad Hassan atau lebih mesra dipanggil dengan panggilan Tok Mat disaut tepukan gemuruh pada perwakilan Perhimpunan Agung UMNO di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur. Ucapan bernas Tok Mat itu memang tepat pada masanya kerana politik toksid jika tidak dicegah boleh memusnahkan impian rakyat Malaysia untuk hidup rukun damai. Berucap pada majlis perasmian serentak Perhimpunan Agung Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO, beliau berkata orang Melayu perlu sedar politik bersandarkan kebencian dan nista hanya menambahkan perpecahan orang Melayu dan memundurkan politik bangsa itu ke tahap yang paling rendah. Jadi media sosial katanya telah menjadi arena kepada revolusi yang mengetengahkan politik toksid, kebencian dan nista. Dengan itu, beliau mahu semua perwakilan bangkit memerangi kerosakan atau politik toksid dengan akal rasional. Jadi pemerhatian saya katanya, politik matang, sopan, bernas dan bersandarkan idea terbaik telah mati di persada politik orang-orang Melayu. Orang Melayu mesti disedarkan bahawa politik kebencian dan toksik yang melampau ini akan menjadikan kita anti akal, anti kebenaran dan anti segala-galanya, kata Tok Mat. Jadi Muhammad Hassan juga turut memberi amaran jika politik melampau tidak dicegah, dikuatiri akan mencederakan budaya dan adab politik Melayu dengan kecederaan yang dahsyat yang kemuncaknya akan mencetus keganasan. Kembali lagi, UMNO mesti kembali menjadi ketumbuhan politik yang rasional. Kita mesti menjadi armada yang memerangi politik toksid ini dengan ilmu, hikmah dan kebaikan. Jawapan kita atau serangan balas kita harus dengan akal, bukan nafsu dangkal. Harus dengan data, bukan dengan nista. Harus dengan hikmah, bukan dengan fitnah. Masa depan UMNO adalah sangat bergantung kepada keberkesanan kita untuk memerangi politik toksik ini, katanya lagi. Justru, beliau menggesah perwakilan wanita, pemuda dan puteri agar membahas dan meneroka usaha memerangi gejala politik toksik dalam sesi perbahasan ya untuk APAU 2024 ini kali ini. Ketengahkan cadangan dan usul yang boleh kita lakukan bagi membenterasnya. Kita harus memerangi strategi konkret. Jika ada undang-undang yang harus dipindah, ia mesti diusulkan, tegas Tok Mat lagi. Jadi sahabat semua, satu kenyataan padu ya daripada Tok Mat berkaitan dengan perkara ini. Dan politik toksid itu sebenarnya sedang berlaku dan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin politikus sampah masyarakat yang hanya mementingkan kepentingan parti, pribadi. Demi apa? Demi kuasa. Menghasut rakyat, menfitnah, menyebarkan berita palsu, membuat hantaran-hantaran jelik kepada pimpinan-pimpinan negara dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang amat-amat membimbangkan kita. Hakikatnya katanya mereka adalah pejuang Islam. Mereka adalah sebuah parti Islam se-Malaysia. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang keluar daripada mulut mereka, tindakan mereka sahabat semua, tidak menampakkan bahawa mereka ini berada dalam sebuah parti yang dinamakan sebagai Parti Islam se-Malaysia bersama dengan PAS bersatu gelakan di dalam Perikatan Nasional. Ini pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.